Bersama Datuk Umar Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia, bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Bekas-bekas tak main lah. Jadi malam ni Datuk, kita nak sembang sikit politik isu semasa. Nak minta pandangan Datuk tentang penyertaan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia baru-baru ini. Ya. Apakah kesan pandangan Datuk terhadap kekuatan Perikatan Nasional hari ini? Kesan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya baguslah bila Azmin Ali menyertai PPPM. Maka secara automatik kita ada Perdana Menteri daripada PPPM dan kita ada timbalan Perdana Menteri daripada PPPM. Jadi bila benda ni berlaku, maka berlakulah ketidakseimbangan. Maka kita kena pandang benda ni positif. Positifnya ialah inilah peluang UMNO nak mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Sebab Azmin Ali sudah tidak layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Sebab pertamanya Muhyiddin sendiri pun tak layak jadi Perdana Menteri. Kursi yang sepatutnya jadi Perdana Menteri ni UMNO tapi sekarang ni bila mana mereka dah buat move dia dah curi 16 orang daripada UMNO, dia dah curi 9 orang daripada PKR menyertai PPBM. Selepas ni dia curi pula lagi 6 orang daripada PAN menyertai Bersatu. Kemudian ada 4 orang lagi daripada PKR. Dia akan curi dan jumlah mereka sudah jadi 42. So bila PPBM ada 42 kursi, dan bila PPBM ada 42 kursi, secara automatik walaupun UMNO ada rakan kongsi dia MCA 2 kursi dan MIC 1 kursi, ada 42, tetapi PPBM akan jadi parti dalam komponen Perikatan Nasional. Walaupun hakikatnya Zahid boleh goreng kata tak ada Perikatan Nasional dan sebagainya, tapi sudah ada kerjasama. Sudah ada kerjasama di antara Zahid dengan PAS dengan Muhyiddin. Cuma dia nak ngakal orang UMNO ni, dia tak cakap lah UMNO ni masuk Perikatan Nasional, Cuma UMNO sudah pasti tidak akan bertanding di kerusi yang digadai kepada PPBM. Jadi bila Azmin masuk ni, maknanya ke arah PPBM mendapat kedudukan terbesar, dia layak untuk menjadi Perdana Menteri secara hakiki. Sebelum ni tak layak sebab dia hanya ada berapa kursi. Jumlah kursi UMNO lebih daripada jumlah kursi PPBM. Tapi selepas ni mereka secara automatik akan layak menjadi Perdana Menteri. Cuma bila Perdana Menteri datangnya daripada Bersatu, maka sewajarnya timbalan Perdana Menteri datang daripada parti kedua, iaitu UMNO. Cuma sepatutnya yang menjadi timbalan Perdana Menteri ialah Datuk Zahid Hamidi, Tapi saya rasa Muhyiddin pun tak bagi Datuk Zahid ni. Dia pun bakal kena kencing dengan Muhyiddin. So dia sepatutnya bagi kepada Tok Mat, kerana Tok Mat ialah timbalan Presiden UMNO. Tapi Tok Mat pun saya rasa tak akan dapat jawatan timbalan Perdana Menteri ni. Jadi orang yang next in line ialah Ismail Sabri, Tapi saya rasa Ismail Sabri pun akan kena kencing juga. So akhir sekali dia akan ambil geng-geng semburit jugalah. Hisham Budin jugalah yang akan jadi timbalan Perdana Menteri. Inilah senario dia. Bila mana Azmin Ali menjadi ahli PPBM.
dan selepas ni akan menjadi naib presiden kepada PPBM yang akan dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Maka bersiap sedialah orang-orang yang tak dengar kita punya nasihat jangan kerjasama dengan PPBM ni bersiap sedialah untuk mempertahankan tokoh semburit negara ni sebagai kepimpinan Muafakat Nasional. Itu dia. Okey. Ada soalan lain? Soalan kedua tu berhubung kepada penyertaan Azmin Ali dalam Parti Bersatu. Kuat sikit. Tiba-tiba baru-baru ini parti MIC tarik diri daripada Perikatan Nasional. Adakah ianya berpunca daripada penyertaan Parti Bersatu YB Azmin Ali yang turut disertai oleh Timbalan Menteri Bersama Persekutuan yang datang daripada bukan bangsa Melayu, ataupun kerana semangat kerjasama MIC dengan UMNO dan Barisan Nasional? Apa pandangan Dato'? Pada pandangan saya, bila mereka menubuhkan Perikatan Nasional secara senyap-senyap, sepatutnya semua presiden parti mestilah menjadi jawatan kursi penaja. Tapi dia ambil Sivaraj kan, bekas ketua pemuda, menjadi penaja kan. Jadi saya pun tak nampaklah sama ada Sivaraj sudah merujuk kepada Presiden MIC ataupun tidak. Saya tak pasti kan. Tetapi yang pasti saya menyokong penuh tindakan Tan Sri Vicky yang telah bagi saya bersolidariti bersama dengan UMNO untuk tidak menyertai Perikatan Nasional. Cuma rakyat di bawah ni kita faham rakyat di bawah ni tak nak UMNO BN menyertai sebarang pakatan dengan PPBM. Maksudnya apa? Maksud dia, kalau pilihan raya umum yang lepas UMNO bertanding 122 kursi kawasan parlimen, maka kali ni kalau PAS bersama dengan UMNO, kursi yang PAS bertanding, tapi baki daripada 122 kursi itu sewajarnya UMNO bertanding. Bukan sandiwara yang dibuat oleh mereka ni. Mereka kata UMNO hanya kerjasama dengan Muafakat Nasional, dalam tu ada PAS, tapi PAS bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Nampak macam seolah-olah macam UMNO ni tak bersama dengan Perikatan, tapi hakikat dia kursi UMNO akan digadaikan kepada PPBM. So ini bukan apa yang rakyat kat bawah nak. Rakyat kat bawah hari ini nak supaya dalam pilihan raya akan datang semua kursi-kursi 222 kawasan parlimen, kalau Sarawak kita serahkan kepada GPS, kalau di Semenanjung dan Sabah hanya BN yang bertanding bersama dengan PAS. BN tu dalam dia ada UMNO, PBRS, MCA, MIC dan PAS. 5 parti je. Ini apa yang rakyat nak lihat. Tapi kalaulah diagihkan kursi, ada kursi yang dikosongkan untuk Perikatan Nasional daripada Bersatu bertanding, maknanya dalam erti kata lain, walaupun dia depan kita, dia cakap tidak ada kerjasama dengan PPBM, tetapi hakikat dia memang ada. So kalau ini berlaku, insya-Allah Laskar Cyber kita akan atur calon-calon bebas untuk bertanding di semua kursi yang ditandingi oleh calon PPBM, insya-Allah. Itu dia. Soalan yang lebih spesifik Dato'. Masih soalan yang sama tadi, premis yang sama. Tapi adakah Datuk melihat sekiranya Parti Bersatu ni membuka pintu secara ahli bersekutu kepada bukan Melayu, adakah ia akan memberi lebih impak yang besar kepada komponen Barisan Nasional seperti MIC dan juga MCA? Ini nak terima bukan Melayu di dalam parti dia, itu hak Bersatu. Kita tak boleh interfere kan. Parti dia nak buat cara apa, itu pulang pada dia. Dan bagi saya, kita tak boleh keluar kenyataan. Saya minta maaf lah, saya tak bersetuju dengan kenyataan Tengku Razali.
dengan mengatakan bahawa kita patut keluar kerana bersatu mengambil ahli bukan Melayu. Kerana itu kita patut keluar ataupun tidak menerima bersatu daripada Muafakat Nasional. Saya rasa alasan tu saya tak boleh terima, minta maaf lah. Kita tak boleh ambil pendekatan resis bagi saya. Kerana saya berpandangan bahawa hak untuk membuka keahlian kepada mana-mana kaum itu terpulang kepada parti tersebut. Kan? Kalau kita komplain bersatu nak ambil ahli daripada contohnya macam ahli Parlimen Segamat untuk menjadi ahli dia, kan? Sebenarnya mereka hanya memperbodohkan ahli mereka sendiri. Sebab nama parti dia ada perkataan peribumi. Jadi mana datang Sentara ni jadi peribumi, kan? Itu masalah dia, kan? Tetapi kita tak boleh keluar daripada Pakatan Muafakat Nasional ataupun menolak bersatu semata-mata kerana mereka membuka keahlian kepada bukan Melayu. Ini tak boleh. Nampak kita ni seolah-olah macam resis lah, kan? Dan kita kena tahu juga, dalam masa yang sama kita berada di dalam Muafakat Nasional bersama PAS. PAS ada Dewan Perhimpunan bukan Islam ni. Ada India, ada Cina. So macam mana kita boleh terima PAS yang ada India, ada Cina dalam Dewan Himpunan bukan Islam dia, tapi kita tak boleh terima bersatu? Yang itu saya tak berapa setuju. Bagi saya itu hak bersatu. Pulanglah, kan? Kalau saya pun saya cakap terus terang, kan? Kita tak boleh salahkan bersatu. Kita patut salahkan BN. Kenapa sehingga hari ini BN duk sembang kata nak buka keahlian dia secara langsung. Orang yang nak menyampah dengan UMNO ni, kan? Tapi dia masih nak sokong BN. Betul tak? Buka keahlian direct membership. Ini dah sembang lama dah ni. Zahid dah sembang lama, tapi tak buat. Betul tak? Orang ada yang tak bersetuju dengan MIC, tak bersetuju dengan MCA, tapi dia tetap setia dengan BN. Maka bukalah keahlian kepada direct membership. Jadi kita tak boleh salahkan bersatu. Itu hak bersatu. Dia nak ambil bukan Melayu sebagai member dia. Okey. Tok, ni satu soalan yang luar dari konteks Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Ini berhubung rumus kabar angin yang kuat mengatakan yang YB Syed Saddiq berkemungkinan besar akan merobohkan parti yang berasaskan belia untuk masuk ke Pertandingan Pilihan Raya tak lama lagi. Apakah pandangan Datuk tentang perkara ini? Adakah ia akan memberi kesan besar kepada Barisan Nasional? Ya, saya tujukan pada Barisan Nasional dulu ya. Ataupun Datuk rasa kemungkinan YB Syed Saddiq ni boleh menarik pengaruh anak-anak muda untuk menyertai dan menyokong mereka? Pertama sekali, kita kena raikan demokrasi. Siapa pun nak tubuh parti, itu hak dia. Itu hak yang dijamin dalam perlembagaan. Yang keduanya, yang kita kena faham bahawa ini semua modus operandi ataupun grand design Mahathir. Kenapa dia orang ni kelang kabut nak masuk Muafakat Nasional? Kenapa tiba-tiba nak bercantum dengan kita? Kenapa mulanya sandiwara pergaduhan antara Mahathir dengan Muhyiddin? Kena tahu. Sebabnya mereka sudah tidak boleh memenangi hati orang Melayu untuk memenangi pilihan raya akan datang. Dulu sebelum 9 hari bulan Mei tahun 2018, mereka boleh tipu. Mereka boleh kata Najib penipu ataupun pencuri, perompak, penyamun. Apa dia tak cakap pada Datuk Seri Najib? Betul tak? Mereka boleh kata Datin Sri Rosmah itu, Datin Sri Rosmah ini. Mereka boleh kata GST ni membunuh rakyat, mencekik darah dan sebagainya. Mereka boleh kata bahawa ekonomi Malaysia ni nak bankrupt. Mereka boleh kata bahawa kita ni menuju ke arah kehancuran. Macam-macam mereka boleh cakap, tetapi pada ketika itu ramai yang tidak membuat research untuk mengetahui perkara duduk sebenar. Maka ramai yang termakan dengan fitnah-fitnah ni. Tapi malangnya, kita kena faham, selepas 22 bulan mereka diberi peluang untuk memerintah negara, it took them
61 years untuk jatuhkan BN. Tetapi dalam tempoh 6 bulan pertama je Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia telah berjaya membuat rakyat Malaysia membenci dirinya dan Pakatan Harapan. Jadi mereka tahu bahawa untuk menang pilihan raya yang ke-15, no way dia boleh menang. Jadi itu sebab Mahathir rancang benda ni, nampak seolah-olah dia bergaduh dengan Muhyiddin dan dia hantar Muhyiddin masuk ke dalam Barisan Nasional. So bila Muhyiddin dah masuk ke dalam Perikatan Nasional, masuk ke dalam Perikatan Nasional, bekerjasama dengan UMNO, bekerjasama dengan PAS. Jadi semua beban, keburukan, kebobrokan Pakatan Harapan, akhirnya kita terpaksa kongsi. Kita terpaksa sama-sama bertanggungjawab. Dan ini menyebabkan sifat benci pada Azmin Ali, sifat benci kepada penyelewengan yang dilakukan oleh Muhyiddin dulu, oleh menteri-menteri Pakatan Harapan, semua tu akan terpalit kepada UMNO dan juga PAS sekali. UMNO dan juga PAS. Okay. Bila masuk pilihan raya, mereka dah berjaya menghantar satu kumpulan yang besar untuk merintis jalan bagi mendapatkan undi Melayu melalui muafakat bersama UMNO dan PAS. Ini satu grup dah cover. Satu grup dah cover. Di sini saja Bersatu boleh dapat bertanding lebih kurang dalam 58 hingga 60 kursi untuk pilihan akan datang. Kalau the best case scenario, mungkin mereka boleh menang 40 kursi. The best case scenario. Worst case scenario pun takkanlah tak boleh menang 20 kursi. Betul tak? Walaupun pada hakikat ni, kalau tengok orang benci pada mereka ni, mungkin silap-silap 3 kursi je menang. Tetapi kita kena katakanlah mereka boleh dapat 20 ke 30 kursi. Okay. Kemudian Mahathir, apa peranan yang Mahathir main? Kenapa kena tubuhkan pejuang? Supaya mereka juga akhirnya boleh mewujudkan satu kumpulan yang boleh menarik golongan atas pagar. Orang yang dah menyampah dengan Perikatan Nasional, dah geram juga dengan UMNO, dengan PAS, so satu golongan lagi, orang yang tak boleh menerima Perikatan Nasional, PH, PH tak boleh terima, PN dia tak boleh terima, BN dia tak boleh terima. Maka golongan Mahathir ni, Mahathir, Mazli Capang dan sebagainya ni, mereka akan cover kumpulan ni. Tapi ada juga kumpulan yang liberal sikit, kumpulan liberal sikit, kumpulan anak muda. Kalau misalnya itu hari Syed Saddiq mengambil keputusan untuk bersama dengan pejuang, maka mereka akan hilang kumpulan ni. Kumpulan yang dah serik dan dah tak boleh percaya dengan Mahathir ni, mereka akan hilang. Itu sebabnya Syed Saddiq buat satu lagi parti. Tapi percaya cakap saya, mungkin melalui kerjasama dengan UMNO dan PAS, Bersatu boleh dapat lebih kurang 40 kursi. Katalah mungkin taklah sebanyak tu lah, kata 30 kursi lah. Katalah Mahathir boleh dapat dalam 7 kursi, Syed Saddiq boleh dapat lagi 3 kursi, maka mereka ada 40. 30, 7, 3, mereka ada 40. 40 ni, percaya cakap saya, UMNO akan menang lebih banyak kursi. Betul tak? Tapi sekiranya ketika itu UMNO mahu jadi Perdana Menteri, disebab tak dengar cakap ni, patutnya bertanding 122 kursi, tolak yang kursi nak dibagi pada PAS, yang lain semua bertanding, tapi mereka ambil kursi UMNO ni bagi kat Bersatu. Kalau ketika tu jumlah kursi UMNO katalah ada 80 lah, dia orang ada 40, campur dengan PPBM, campur dengan Pejuang, campur dengan tu dengan parti Syed Saddiq tu, mereka ada 40. Agak-agak lah kalau UMNO tak bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri balik,
Ke mana kumpulan Muhyiddin ni akan pergi? Mereka akan menyatu bersama dengan Mahathir yang 7. Dia akan menyatu bersama 3 orang mungkin yang dibawa oleh kelompok Syed Saddiq tadi. Dan akhirnya mereka akan kembali bersama dengan DAP. Yang ini yang ramai tak faham. Itu sebabnya saya cakap terus terang, kita tak boleh buat perjanjian dengan syaitan. Sebab mungkin awal-awal tu syaitan tu akan bagi kita apa kita nak. Tapi last sekali dia akan makan darah kita balik. Ini pasti. Itu je. Okey, Dato'. Ya. Masih lagi dalam konteks soalan berkaitan dengan YB Syed Saddiq dengan parti baru ini. Ya. Sekiranya untuk kita mengekang ataupun menghalang pengaruh mereka, apa agaknya pandangan Datuk, khususnya pada pemuda UMNO, puteri UMNO, ya, yang perlu dilakukan, baik pemuda MCA dan juga komponen kita yang Bagi lain? saya satu saja, untuk memastikan kita boleh halang benda ini berlaku, kita berpakat dengan PAS. Minta PAS buat pilihan. Saya yakin orang PAS ni yang kat bawah ni semua memang takkan bersama dengan bersatu, kan? Ramai pun frus juga bila tengok PAS macam ini, kan. Tapi sebenarnya ada 1-2 orang je, kan. Geng-geng Publica ni lah, kan. Geng macam Atta Kiri, geng macam MB Terengganu, kan. Tapi tak boleh nak salahkan mereka lah. Mereka ada matlamat mereka. Dulu dijanjikan nak bagi 700 juta baki duit duit royalty minyak, kan. Dah dapat sikit, kan. Tapi masih ada yang belum diterima sepenuhnya, kan. Kemudian ada beberapa dah jadi menteri, kan. Mungkin ada kerja-kerja yang dah diluluskan, belum dapat diproses apa semua. Yelah, nak bertanding ni mesti ada dana pilihan raya dan sebagainya. Kita faham ni. Kita faham. Cuma harapan kita last sekali bila berhadapan dengan pilihan raya umum nanti, dia orang kena decide nak bersama dengan kita atau bersama dengan PPBM. Bagi saya, sekiranya PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM, UMNO sepatutnya berjalan bersendirian. Maknanya kalau misalnya PAS memutuskan nak bersama PPBM, kita bertanding balik semua 122 kursi yang kita bertanding dulu. Ini kena buat, kan? Memang betul kita tak boleh menang banyak, tetapi percayalah cakap saya, kita boleh menang lebih daripada 54 kursi yang kita menang pada pilihan raya umum yang ke-14. Sebab dikala kita difitnah, dikala presiden kita dihina, dikeji dengan pelbagai fitnah pun, busuk-busuk pun, daripada 122 kursi kita masih boleh menang 54 kursi. Kita kena faham ni. Dan dikala musuh politik PPBM, UMNO, berada di tahap mempunyai krisis keyakinan yang begitu rendah di kalangan rakyat, daripada 55 kursi yang PPBM tanding, mereka boleh menang hanya 13 kursi, 28%. UMNO menang hampir 50%, 48% lebih. Jadi, cuba bayangkan dengan kesedaran rakyat tentang fitnah yang dilontarkan ke atas UMNO dulu, dan kesedaran rakyat selepas 22 tahun mereka bagi peluang kepada PH pemerintah, akhirnya janji tak ditunaikan, apa yang Datuk Seri Najib bagi habis dirampas balik, negara menjadi ucah kacir, Islam jahanam, kedudukan Raja-Raja Melayu jahanam, kedudukan bahasa Melayu hancur, kedudukan hak istimewa Melayu hancur. Saya yakin kalau kita pergi jalan bersendirian, kita boleh menang jauh lebih banyak berbanding dengan tahun 2018, tahun 2013. Saya yakin anytime kalau kita pergi bersendirian. Tetapi kalau PAS akhirnya mengambil keputusan untuk bersama dengan kita, lepas dia dapat royalti minyak dia apa semua sekali, dia kembali bersama dengan kita, saya boleh jamin insya-Allah kita boleh menang dengan 2/3 majoriti di parlimen. Kerana rakyat hari ini dah tak sabar nak buat keputusan. Okey, Dato'.
Soalan seterusnya, ketika kerajaan Perikatan Nasional baru mula-mula mengambil alih, dan Tan Sri Muhyiddin pun menunjukkan performance yang menakjubkan, membantu rakyat dalam keadaan COVID dan semacamnya. Dia Namun bukan hari ini, performa menakjubkan. Dia ada Datuk Najib yang memberi nasihat daripada hari ke hari. Dia ada orang macam Datuk Seri Ismail Sabri, Dr. Adham Baba, yang perform ni kebanyakannya menteri-menteri UMNO. Kan? Dia ada orang yang ada pengalaman sekeliling dia. Kenapa PH gagal? Sebab mereka hanya ada seorang Perdana Menteri yang ada pengalaman 22 tahun, tapi pengalaman dia cuma pengalaman mengayakan anak dan kroni. Akhirnya tidak ada apa yang rakyat dapat nikmat sepanjang tempoh 22 bulan mereka jadi Perdana Menteri. Tapi kenapa bila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih, bila dia mendengar nasihat-nasihat daripada Datuk Seri Najib, dia setidak-tidaknya boleh bawa sedikit perubahan berbanding dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan, kan? Ini kerana dia banyak mendengar idea-idea yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan dia dibantu oleh menteri-menteri daripada UMNO. Itu je, kan? Tak adalah popular sangat. Kalau popular, senang je. Kalaulah betul lah Muhyiddin ni yakin yang dia ni satu aset yang boleh dijual, nama dia ni boleh dijual, bertandinglah atas tiket bersatu. Tengok, saya boleh jamin 3 je. Saya boleh jamin 3 je dia menang. Pak Agong, apa ni, Langkawi Langkawi pun saya tak boleh menang, kan? Satu lagi apa ni, Jerlun, tempat Mukris. Pakai, cuba try, pakai. No way, dia tak boleh menang. Kalau dia betul-betul popular macam yang dia cakap kan, gunakanlah populariti diri saya kan. Dia tak cakap guna populariti ni kaji ke apa kan. Cuba lah, bertanding atas tiket sendiri. Kan? Tapi kenapa dia beria-ria lepas dia sumbat Datuk Najib ke dalam penjara? Keputusan untuk kenakan Datuk Najib 12 tahun penjara dan juga denda sebanyak 210 juta. Besok je terus dia kata dia nak masuk ke dalam Muafakat Nasional, kan? Ini satu benda yang bagi saya memang tak boleh terima lah orang zalim macam ni, kan? Minta maaf lah, kan? 10 benda dia cakap, 11 saya tak percaya, kan? Orang lain nak percaya, terpulang. Tapi saya memang takkan percaya manusia bernama Muhyiddin Yassin, kerana track record dia asyik menikam orang, kan? Dia tikam daripada dulu lagi, dia tikam Pak Lah, dia tikam Najib, dia tikam last kali dengan Mahathir pun dia tikam ke sandiwara, kita tak tahu, kita tengok Tapi tu saya nak sambung soalan tadi lagi. Dalam keadaan kita berhadapan dengan PKP sepanjang tempoh 3-4 bulan ni kan, Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional telah berjaya mengimbangi kesusahan rakyat, masalah-masalah rakyat itu dapat dibantu rakyat ni. Cuma Dato', akhir-akhir ni bila kita ada pandangan bila kemasukan bagi Datuk Seri Azmin Ali dan kumpulannya bersatu sang pecah 3. Pertama, hardcore asal bersatu, kedua ex-UMNO dan yang ketiga ex-PKR. Lazimnya bila masuk je waktu pilihan raya ni akan ada kumpulan-kumpulan yang protes, kumpulan-kumpulan yang sabotaj. Adakah Datuk melihat perkara ni akan menjadi ancaman besar kepada Persatu menjelang pilihan raya? Dia pertama sekali kena ingat, memang semua orang rasa sedap sekejap bila dapat 1,600 tu, bila dapat bantuan prihatin, bila dapat bantuan daripada program-program untuk usahawan dan sebagainya. Tapi ini semua sekejap, kan? Dan moratorium pun kita duk ingat selepas Oktober rakyat akan sengsara, tapi hakikat dan realitinya belum Oktober pun rakyat sudah pun sengsara. Rakyat dah merasa faham. Sebenarnya sepatutnya daripada bulan April tu sehinggalah bulan Oktober, 6 bulan ni sepatutnya bila rakyat tak perlu bayar sewa beli kereta, tak perlu bayar sewa beli rumah, tak perlu bayar
kita punya loan peribadi, sepatutnya kita ada extra cash. Rakyat sepatutnya berada di tahap yang ada kuasa membeli yang lebih, kan? Patutnya ekonomi booming tau time ni tau, sebab dia orang ada duit lebih untuk dibelanjakan. Tapi belum Oktober lagi, belum lagi tempoh moratorium tamat pada 30 September, kita dah tengok business going down. Kita dah tengok kuasa membeli rakyat hari ni semakin teruk, Dan rakyat pun yang ada duit pun sudah mula menyimpan duit dia, kerana bimbang takut keadaan ekonomi yang akan menghudum selepas Oktober. So bila rakyat tidak spend, rakyat tidak berbelanja, macam mana pertumbuhan ekonomi itu nak akan bertumbuh? Dia akan merosot. Itu sebab walaupun Bank Dunia dan pakar-pakar ekonomi menjangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia akan merosot sekitar 11-12%, tetapi hakikat dia untuk suku yang kedua, kita telah merosot lebih daripada 16%, dan ini sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menakutkan, kerana belum pun tempoh moratorium itu tamat dan belum pun rakyat sepatutnya mula sengsara. Jadi kalau setakat pergaduhan dalaman dalam PPBM kerana kemasukan Azmin ni, itu normal lah, bagi saya normal. Kawan-kawan bersatu pun duk suruh saya tembak balik Azmin Ali ni kan. Kita nak cakap apa kan? Korang yang bawa masuk. Macam mana korang nak tembak? Macam mana Muhyiddin nak ambil tindakan ke atas Azmin Ali? Dia hari ni pun tak layak jadi Perdana Menteri. Kerana untuk melayakkan seseorang menjadi Perdana Menteri, mesti sekurang-kurangnya mendapat sokongan 112 undi di Parlimen. Kalau nak ikutkan, Muhyiddin ni dah gugur dah daripada jadi Parlimen. Itu yang dia kelang kabut, pergi suruh orang sana, orang sini, pergi beli wakil rakyat daripada PAN. Lepas tu si Azmin pula buat kerja, cuba nak curi lagi wakil rakyat daripada PKR. Kenapa? Kerana hari ini jelas bahawa Muhyiddin tidak mempunyai 112 MP bersama dengan dia. Dia sudah hilang keyakinan ahli parlimen. Dia tidak ada majoriti. Faham tak? Dia tidak ada majoriti. Sepatutnya hari ini dah terbubar dah parlimen, kan? Ataupun dia menghadap ke bawah dulu yang di Tuan Agong, minta pandangan sama ada untuk bubarkan ataupun untuk memilih Perdana Menteri yang lain. Sepatutnya sudah berlaku, kan? Tapi kalau setakat Azmin masuk ni, duk harap Muhyiddin nak ambil tindakan pada Azmin. Sebab ni recording alat perakam, dan juga alat perakam dia macam ni. Macam ni, ada kamera. Alat perakam bersama dengan isi kandung dalam ni sudah pun diserahkan oleh pihak yang merakamkan tu kepada pihak polis. Dia letak dekat restoran Rebung. Dan polis dah selesaikan kertas siasatan. Itu sebab saya tak balur ambil badu lagi. Sebab dia dah serahkan kepada Peguam Negara ketika itu, iaitu Tommy Thomas. Cuma sekarang saya akan hantar surat kepada Peguam Negara yang baru, saya akan tanya apa status. Kalau misalnya dia kata dia tidak akan meneruskan, nanti kita akan teruskan dengan langkah kita. Tapi nak harap Muhyiddin ambil tindakan, macam mana dia nak ambil tindakan? Dia tak boleh ambil tindakan pada Azmin, dia tak boleh ambil tindakan pada Zuraida. Keluarkanlah 101 projek yang dapat direct nego daripada Lim Guan Eng. Keluarkanlah. Akhirnya yang akan terpampang nama anak Mahathir, kan? Mukhlis Mahathir dapat berapa? Mozani Mahathir dapat lebih kurang 6 juta lebih direct nego, kan? Zuraida Kamarudin dapat hampir 200 lebih juta melalui pusat sisa pepejal, kan?
Kemudian keluar pula Azmin Ali pun dapat juga, kan? Dan yang Lim Guan Eng sendiri cakap, Perdana Menteri pun dapat juga. So macam mana nak ambil tindakan? Percayalah cakap saya, selagi yang menjadi Perdana Menteri itu datangnya, asal usulnya datangnya daripada Pakatan Harapan, tidak ada Menteri Pakatan Harapan yang lama baik yang baru yang akan ke penjara. Mereka bukan macam kita. Kita dulu kita tegas. Khair Toyo, menteri besar, kan? Walaupun kita masih memerintah, SPRM dulu di bawah kawalan kita, maknanya di bawah kerajaan Barisan Nasional ketika itu, tetapi menteri besar pun kena pergi penjara. Tapi apa jadi pada kes, contohnya kes yang hampir sama dengan Khair Toyo, iaitu kes yang melibatkan kelulusan penukaran status tanah Magnificent Emblem. Dia luluskan, Lim Guan Eng luluskan tanah tu daripada tanah pertanian kepada tanah industri pembangunan. Kemudian sebuah rumah yang nilai dia 4.27 juta dijual below market price 2.8 million oleh Pang Likun, Board of Director Magnificent Emblem. So kalau Khair Toyo yang menteri besar pun kita penjarakan, tengok apa yang DAP buat. Bila dia dapat kuasa, dia terus lantik peguam kepada Lim Guan Eng sendiri, dan juga bekas peguam kepada Ching Ping, Ketua Komunis Melayu, untuk menjadi peguam negara. Kita tak tahu untuk apa. Rupa-rupanya untuk menggugurkan semua kes pemimpin Pakatan Harapan. Lim Guan Eng punya kes gugur, Pang Likun gugur, Sibarasa Rasya gugur, Hasan Karim gugur. Kita kena ulang benda ni supaya rakyat sedar, rakyat tahu, kan? Kita tengok ramai lagi, semua kes-kes pemimpin Pakatan Harapan gugur. Yang tak ada kes macam Datuk Najib dah diputuskan. Orang yang masukkan tu memang niat jahat. Ni Faisal, dia masukkan lepas tu dia lari. Ni orang ni yang masukkan tu pun kau tak ambil keterangan dia. Orang yang bagi arahan Jolo pun kau tak ambil keterangan dia. Macam mana Datuk Najib boleh didakwa? Bukan setakat didakwa, dah dijatuhkan hukuman. Tak nampak lagi law of the jungle Pakatan Harapan ni. Itu sebabnya benda ni kita kena bangkit. Kita tak boleh kompromi dengan orang yang zalim ni. Itu sebabnya saya yakin orang PAS ni pun takkan lama dengan Muhyiddin. Haji Hadi pun tahu apa yang dilakukan kat atas Datuk Najib ni satu bentuk kezaliman, dan Datuk Najib tidak diberikan keadilan. Saya tak fikir mereka akan bersama dengan PPBM. Akhirnya insya-Allah saya yakin PAS akan bersama dengan UMNO. Okey, Datuk, tadi semua tu dah pandangan Datuk tentang isu semasa. Okey. Maka esok adalah hari penentu kepada PRK Slim. Apa pandangan Datuk potensi kemenangan kita? Saya tak boleh berkempen sebab dah lepas pukul 12, kan? Walaupun ada 2,000 orang masih menonton, tapi dah 12.41. Kita tak boleh kempen. Tapi bagi saya, kalau saya tak kempen untuk Slim, saya tak dibenarkan kempen, kan? Saya semenjak dipecat tu memang tak dibenarkan untuk ceramah atas pentas UMNO BN. Memang Susrago masa tu, Anwar Musa pun memang tak bagi. Tapi tak apa, saya bantu melalui cara saya, melalui live saya dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau tanya dengan saya lah, boleh menang tak menang, saya rasa tak kempen pun menang. Sebab rakyat sudah make up dia mind. Dia tak payah pening, bagi saya, keputusan sepatutnya lebih baik. Itu je saya boleh cakap. Keputusan esok sepatutnya lebih baik. Tapi disebabkan ada beberapa keputusan yang tak bijak, contohnya membenarkan manusia yang terpalit dengan skandal seks luar tabi'i, kan? Tokoh semburit negara kau pergi hantar pergi kempen, buat apa? Betul tak? Baik-baik orang tak jijik dengan BN, hari ni orang dah mula pandang serong pada BN. Jadi benda ni kalau pemimpin UMNO Barisan Nasional masih berterusan dalam pilihan yang akan datang, bekerjasama dengan manusia bernama Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, maka you are digging your own grave,
Maknanya sendiri hadap lah kan. Saya boleh bagi pandangan, tapi saya tak boleh paksa orang dengar pandangan-pandangan kita. Ini terpulang lah pada dia orang kan. Macam Anwar Musa nak marah kat saya, kata saya ni anggap seolah-olah macam saya seorang bijak kan. Nak kata saya bodoh, saya tak bodoh lah sangat kan. Tapi bagi saya, setidak-tidaknya saya ada sedikit kelebihan berbanding dengan Anwar Musa. Saya boleh tahu bahawa main buntut tu salah. Itu je kan. Dulu Anwar Musa dia tahu benda ni salah, tapi sekarang dah tak nampak macam tak berapa nak salah. Dah boleh mesra dah. Yang itu je beza lah. Jadi kalau dia kata saya rasa saya bijak, bab ni saya rasa saya sikit je bijak daripada dia. Dia patut tahu sebagai seorang yang berpengalaman. Saya hormat Tan Sri Anwar Musa ni. Orang yang berpengalaman, orang yang pandai berceramah, pandai mengulas apa-apa. Tapi bagi saya lah dia kena kurangkan bagi kenyataan-kenyataan. Kerana kenyataan-kenyataan dia tu tidak mewakili UMNO. Kenyataan-kenyataan dia tu banyak tidak mewakili Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kan? Lebih kepada kenyataan-kenyataan dia nak mengampu Perdana Menteri sedia ada kan. Itu bagi saya dia akan merosakkan keputusan pilihan raya dia. Akan merosakkan keputusan pilihan raya dia. Saya tak tahulah dia nak bertanding kat mana, sebab saya pasti dia tak akan dapat keterer. Saya pasti dia tak akan dapat keterer. Sebab orang yang dia lawan yang kalah teruk tu pun dah jadi Menteri Kanan. Kan? Takkan tak boleh fikir. Bersiap sedia lah nak bertanding kat Putrajaya ke, bertanding kat Kubang Kerian ke, bersiap sedia. Okey? So okey Datuk, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Kita akan bersama lagi pada wabarakatuh. kesempatan yang akan datang. InsyaAllah, insyaAllah.